Okey. Seperti biasa, kalau ada apa-apa persoalan, awak boleh buka mikrofon tu dan terus tanya saya, ataupun awak boleh simply just text your question dalam ruangan chat di sebelah bawah kanan tu. Kalau awak guna komputer, ada sebelah bawah kanan. Kalau awak guna laptop, phone pun ada kat sebelah bawah tu, ada bahagian chat. You can use that chat columns to ask me question, ataupun awak nak tanya ataupun awak nak minta seulang ke, awak nak bagi jawapan ke dan sebagainya. Okay. If awak malah nak type, dan jika kawasan belakang awak tu di rumah awak tu tak bising, awak boleh unmute your microphone dan awak boleh simply terus tanya saya. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, terus tanya. Baik. Just wanted to recap kelas kita yang sebelum ni. Okay. Before that, saya nak share screen set. Wait. Okay. Just wanted to recap, kita nak buat ulang kaji. Kita dah baru ni kita dah kenal tentang noun. Okay. Kita dah pernah kenal noun. Ingat nah, every time mention identify. Okay. Identify. Benda pertama yang saya nak awak kenal ialah pertama is noun. Kena kenal perkataan itu noun ke, verb ke, pronoun ke. Alright. Number 2, verb. Ataupun saya selalu tulis sebagai V. Dan number 3, pronoun, saya akan guna PR. Okay, singkatan dia PR. So, noun, verb or pronoun, dalam masa ke semasa awak akan, orang kata apa, akan lebih pandai, lebih arif tentang to identify this word. Okay. Tapi saya nak tegaskan di sini, this is a very important untuk awak kenal pasti noun. Noun, verb dan juga pronoun. Untuk memudahkan kita nak belajar grammar law 1 and 2. Okay, grammar law 1 and 2. Dan saya nak ulang kaji juga, grammar law dengan 1 and 2 ni dia sebenarnya nak menyelesaikan masalah huruf S. Okey, kita nak menyelesaikan masalah huruf S. Baik. So last week kita dah kenal verb, kita dah kenal pronoun, kita dah kenal noun. Okay. Sekarang ni kita nak mula introduce tentang saya nak pergi cepat lah ni. Saya nak pergi cepat sikit. Saya nak introduce kepada awak macam mana kita nak menyelesaikan huruf S ni dalam grammar law 1, dengan grammar law 2. Okay. Apa itu grammar law 1 dengan grammar law 2? Baik, sebelum kita nak kenal grammar law 1 dengan grammar law 2, kita kena tengok satu simple sentence. Okay. Okay nah. Dia simple sentence saya akan tulis sebagai S. Okay. Simple sentences. Okay. Macam mana nak create satu simple sentence? Simple sentence ni maksudnya ayat mudah. Okay. Ayat yang paling mudah sekali kita nak belajar. Okay. Simple sentence ni, simple sentence ataupun ayat ayat mudah ni, dia mesti ada ketiga-tiga. Kita nak, dia sebenarnya nak tulis, if awak nak buat satu ayat tu, awak nak tulis macam mana pun, it doesn't matter lah. Tak kisahlah awak nak buat ayat tentang macam mana keadaan sekalipun, awak nak guna perkataan apa sekalipun, tidak ada masalah.
Tapi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini dan beberapa ketika ini, masa kita nak belajar grammar ni, okey, kita nak buat simple sentence yang mengandungi perkataan ini saja. Mengandungi noun, verb dan juga pronoun. Okay. So apabila every time kalau kata okay, sekarang saya nak awak buat satu simple sentence. Okay, apa maksud simple sentence tu? Simple sentence yang saya maksudkan ialah okay, apabila satu simple sentence tu bermaksud dia mesti ada satu pronoun, dia mesti bertemu dengan satu verb, dia mesti bertemu dengan satu noun. Okay. Pronoun dalam ayat tu ada 3 je. Ada pronoun dan susunan dia tetap macam tu. Pronoun duduk depan, kemudian verb, kemudian noun di belakang. Okey. Macam tu susunan dia. Okey. Kalau awak ingat, if awak masih ingat, kalau saya buat jadual di sini ya, saya buat jadual di sini. Saya buat jadual di sini. Okey. Okey. Kalau saya buat jadual di sini, okey, nampak tak? Simple sentence mesti ada satu pronoun, satu verb dengan satu noun. Saya katakan. Sekarang saya nak buat jadual. Jadual ni kalau awak masih ingat, if you still remember, kita dah buat pada kelas sebelum ni. Okey, contoh. Saya bagi contoh. Okey. Kalau saya buat besar sikit. Okey, contoh. Kalau awak ingat, my mom, my brother. Ingat tak? Alah, kecil lah. Saya punya ni. Saya perbesarkan sikit lah. Ingat. Okey. Saya perbesar sikit lah kotak ni. Supaya ni. Okey, ingat. Saya tulis balik. Simple sentence, dia mesti ada apa? Satu pronoun. Saya tengah sikit. Bertemu dengan satu verb. Bertemu dengan satu noun. Okey. So sekarang kita buat kotak dia. Itu tujuan kita buat kotak, kita belajar, kita buat kotak ni. Kita buat kotak satu persatu. Kita buat kotak dah pada minggu lepas kita dah belajar dah buat this table. Siapa yang tak masuk kelas yang tengok pembelajaran yang kita buat dekat YouTube, yang saya upload video tersebut, so dia pun dah tahu mesti ada dia tahu dah kotak-kotak ni. Okey, kotak-kotak ni kita dah buat dah. So PR ni pronoun, ini verb, ini noun. Kita dah list dah sebelum ni. Kita dah list dah. Okay, so tidak menjadi masalah. So sekarang kita nak try list balik dalam susunan yang orang kata apa? Susunan yang betul, susunan yang sesuai. Okay, contoh saya bagi ya. Okay, number 1. My mother. Okay. Kata kalau verb dia, saya pilih, cuba bagi satu verb yang sesuai dengan my mother. Siapa boleh bagi tahu saya? Hello? Cooking. My father. Tak. My father itu my father itu pronoun. Awak jangan salah faham. Kita ada kotak ni, kotak pronoun. Ni kita ada kotak pronoun yang pertama, ni kotak pronoun yang ni. Yang pertama ni kotak pronoun. Kemudian kita ada kotak verb, kita ada kotak noun. Okey? Dan setiap box ni kita dah buat pada minggu-minggu lepas. Okey. Sekarang ni ada yang ramai yang bagi tahu cooking lah, reading lah. Okey, nak awak buang perkataan ing ni, awak guna root word saja. Root word ataupun kata dasar. Kalau cooking jadi cook.
Kalau reading jadi read. Okay, untuk latihan ni lah. Saya bukan bagi tahu cooking itu salah. Cooking itu betul. Tapi kita akan belajar cooking tu di pembelajaran yang lain. Sekarang kita nak tengok root word dahulu. Yang ni saya lupa nak mention. Kita nak tengok root word dahulu. Okay, kalau cooking tinggal cook saja. Reading jadi read. Kalau driving jadi drive. Kalau apa lagi? Sleeping jadi sleep. Running jadi run. Okay, boleh faham lah? Hari ni kita nak guna root word semua nak guna root word saja. Okay, so my mother apa? Kok. Okay, cook. Kok. Okay. My mother cook. Apa sesuai dekat sini noun? Apa noun yang sesuai dengan verb ni? Ini yang penting awak faham. Kalau saya tulis table kat sini sesuai tak? My mother cook table. Sesuai tak? Tak. Tak sesuai lah. Meja mana boleh dimasak, mana boleh dimasak. Kitchen. Okay, saya ambil contoh egg. Kitchen. Okay, boleh faham ah? Boleh faham? My mother cook egg. Maksud dia mak saya masak telur. Okay, jelas? Jelas ah? Okay. Contoh nombor 2. My brother read apa? Book. Tahu dia? Book. Ha? Book. Okay, book. Okay, number 3. Saya bagi contoh number 3. My sister bed. Apa verb yang sesuai? Sleep. Sleep. Okay, bagus. Pandai pun. Okay. Number 4. Saya ambil nama orang. Saya ambil nama Atif. Ada orang nama Atif dalam ni. Atif dekat dengan nama Sir pula noh. Sir Afif. Kita tukar lah. Okay, kita tukar. Kita ambil nama sedap sikit. Kita ambil nama dia John. John sedap. Alright. John. Apple. Eat. Eat pun boleh. Ataupun saya nak guna John. Eat. Buy. Okay. Buy apple. Apple pun boleh. Betul tak? Kan? Okay. Apa tujuan? Okay, benda ni kita akan buat lepas ni nah. Lepas ni kita akan buat pronoun, verb dengan noun. Kotak ni awak akan buat lepas ni. Awak akan buat pronoun, verb dengan noun. Okay, my mother cook egg. My brother read book. My sister sleep bed. John eat apple. John buy apple. Okay, kita akan buat kotak ni lepas ni. Alright, kita akan buat kotak ni lepas ni. Okay, sebelum kita buat latihan tersebut, nanti awak akan buat number 6 sampai berapa nanti saya bagi. Okay, saya nak terang dulu apa function pronoun, verb dengan noun ni. Simple sentence, verb dengan noun ni. Okay, saya bagi ya. Saya nak terang dahulu. Okay, so untuk simple sentence saya kata tadi, simple sentences dia mesti ada satu pronoun, satu verb, satu noun. Okay, saya ambil contoh ayat yang pertama. My mother cook egg. Okay, so pronoun ni saya tulis my mother. My mother. Verb ni saya tulis cook. Noun ni saya tulis egg. Okay. So ayat ini betul tapi dia mengalami kesalahan grammar. Okay, faham ah? Dia mengalami kesalahan grammar. So ayat ni salah. Ayat ni secara dasarnya dia dah betul. Siapa-siapa baca pun dia dah faham. My mother cook egg. Mak saya masak telur. Alright? So but dia ada kesalahan grammar. Ini yang saya kata ni. Grammar law 1 dan grammar law 2.
dan kita nak selesaikan huruf S. Okey. Selepas ni kita akan belajar dengan lebih lanjut tentang grammar law. Saya nak terangkan dulu supaya awak faham kenapa kita kena buat benda ni. Okey. Saya terang. Dalam grammar law 1, nanti saya akan terang dengan lebih lanjut. Okey. Grammar law 1, dia tentang noun. Grammar law 2, dia tentang verb. Okey. Nanti kita akan saya akan terangkan lebih lanjut. Dalam ayat ini, kalau nak betulkan dia, my mother, kita kena tambah S di sini. Cooks, egg ni tak boleh duduk seorang-seorang, kita tambah kawan dia, an egg. So, jawapan yang sebetulnya ialah my mother cooks an egg. Barulah betul. Ini salah. Kalau my mother cook egg tu dia kurang tepat lagi sebab dia grammar dia tak betul lagi. So bila my mother cooks an egg, barulah ayat itu betul. Tapi senak awak faham, secara dasarnya satu ayat tersebut mesti mengandungi satu pronoun, satu verb dan satu noun. Okey. So, macam mana kita nak tahu nak kena tambah S ke, nak kena tambah N ke, nak kena tambah the ke, nak kena tambah to ke, nak kena tambah apa? Baik, lepas daripada latihan ni kita akan orang kata apa? Lepas daripada latihan yang kita nak buat ni, kita akan saya akan memperjelaskan dengan lebih lanjut tentang benda ini, grammar law ni. Okey, grammar law ni. Macam mana nak selesaikan huruf S dan juga nak buat ayat yang betul. Sekarang kita buat yang salah dulu, tak apa. Kita buat yang salah dulu, tak apa. My mother cooks egg. Okey. Kita akan buat my mother cooks egg ni. Kita tak mau tengok lagi S ni. S, N, semua ni tak mau. Kita nak buat yang salah ni dulu. Yang kurang tepat, bukan salah, kurang tepat sebab dia mengalami kesalahan grammar, tata bahasa, grammar. Okey, yang betul dia yang warna hijau tersebut. Tapi tak apa, kita akan belajar macam mana nak buat yang tepat-tepat tu dengan lebih jelas dan lebih faham. So sekarang untuk nak buat ayat yang warna putih ni, my mother cook egg yang mengandungi root word, kata-kata dasar. I share a jam file with the meeting. Apa benda ni? Okey, baik. Untuk buat ayat yang warna putih ni, kita mesti pandai mengisi kotak ini. This table mesti kita kena pandai isi. Okey, boleh ya? Boleh. So hari ni dalam buku latihan awak, kita nak buat kotak tersebut. Kotak ni kita nak buat. Alright? Kita nak buat. So, kotak ni kalau sepadam sikit bawah ni, tak payah sepadam lah. Kotak ni pronoun. Nanti awak macam mana saya nak buat saya tulis barulah. Okay. Kotak ni pronoun, verb dan juga noun ni okey. Yang tadi kita tulis my mother, awak buat kotak ni lepas ni tau. My mother cook egg. Okay, ni nombor 1. Alright. Nombor 2. Okay. Okay, dalam buku latihan awak buat kotak ni sekarang. Buat kotak sini. Okay, ni pronoun. Saya tulis kat atas ni. Supaya awak faham singkatan-singkatan yang saya guna. Okay. Number 2, saya nak guna it. Awak tambahlah pronoun dengan noun dia nanti. Boleh faham? Awak tambahlah. Contoh awak tambah
Ali eat apple. Awak tambahlah jawapan awak. Boleh? So sepadam Boleh. sepadam yang sini dulu. Okay, number 3. Boleh. So nak tulis run. Number 4. So nak buat swim. Number 5. So nak tulis dekat noun pula. So nak tulis jungle. Number 6. So nak tulis butterfly. Number 7. So nak tulis rainbow. Number 8. So nak tulis number 8. So nak tulis apa lagi? Bye. So kita nak ambil yang senang-senang dulu. Bye. Sit. Number 10. So nak tulis drive. Okay. So tak boleh kecilkan pula. Okay, tak apa. Okay, ni kotak dia. Okay, ni kotak dia. Kita sampai nombor 10 dulu. Sampai nombor 10 dulu. Sekarang kau. Yes, sekarang. Kita nak buat sampai nombor 10 dulu. Okay. Lepas ni saya akan tambah lagi. Okay. Kita akan buat secara berperingkat. Kita akan guna perkataan-perkataan yang senang sampai perkataan-perkataan yang susah-susah. Saya nak introduce you a lots of vocabulary daripada simple vocabulary sampai yang susah-susah sekali. Kita nak belajar banyak perkataan. Okey, cepat. Saya bagi tak mau lama lah. Saya bagi 10 minutes saja, 10 minutes. Salin dulu semua, nanti baru jawab. Okey? Number 1 nanti number 4 tu dah siap kah? Kau. Belum. Dah. Belum. Okey, cepat sikit. Sebab saya nak ke bawah sikit ni. Number 1 siap lagi, number 1. Dah. Okey. Belum. Baru buat kotak. Belum. Baru buat kotak. Okey. Saya tunjuk balik daripada atas. So. Yes. Nak tanya saya soalan ke? Tak.
Okay, ke bawah sikit. Alright. Sampai Teacher nombor dah. 10. Jungle. This is a J. Teacher, hati-hati belum Oh, you siap have to salin get used lagi. with my... Oh. Sorry lah, tulisan saya memang macam ni. Siapa yang belum siap salin lagi cepat? Kita dah 7 minutes more. Yang baru masuk tu, yang baru masuk tu boleh terus salin kotak ni. Nanti kalau tak faham, later saya akan upload video di channel YouTube saya. Kelas kita ni lah. Kelas kita ni saya akan upload. Awak boleh tengok balik apa yang kita dah belajar 30 minit tadi. Teacher, ke bawah sikit boleh? Okay. Okay. Teacher, saya dah siap. Okay, dah siap. Very good. Tunggu sekejap. Nanti kita bincang. We wait for the others. Alright. So, masa sesi perbincangan nanti, please make sure yang awak bagi tahu sejawapan awak. Kalau tidak, saya tak tahu jawapan awak betul-betul atau tidak. Okay. Dan satu lagi awak perlu perlu tahu, make sure your spelling is correct. Saya tak dapat nak tengok your spelling, tapi make sure your spelling is correct. Okay. Sebab kita tak face to face kan. So, saya tak dapat nak tengok buku awak, tulisan awak. And if you have a red pen, awak ada pen merah, tanda terus. Tak ada masalah. Saya tidak ada masalah dengan tu. Tidak ada masalah. Kalau salah, pangkahkan dia. It doesn't matter. Nanti awak buat correction. Benda tu simple saja. If you have a red pen, use your red pen untuk marking, untuk tanda nanti. So in my class, awak boleh ada red pen untuk awak marking semasa sesi perbincangan. So kalau kita jumpa dalam sekolah nanti pun, kalau ada red pen, awak bawa saja. Every time kita bincang satu-satu latihan tu, awak boleh terus tanda dengan red pen. Tidak ada masalah. Yes. Ada nak tanya soalan apa-apa ke? Kena salin kotak je ke? Salin dan jawab lah. Hafiz baru masuk ke Hafiz? Awak dah siap belum?
Dah. Dah, teacher. Dah, teacher. Jangan salahin kotak je tau. Jawab sekali. Nak awak jawab macam ni. Macam yang soalan nombor 1 tu. Mesti ada penuhkan ketiga-tiga bahagian di dalam kotak tu. Jawab Hafiz. Jangan salin saja. Salin je siapa pun boleh. Salin dan jawab. Answer the question. Dah, teacher. Saya dah siap. Okay. Yang dah siap kita tunggu kawan awak jawab Ustaz. Sekarang pukul 10.35. Saya bagi lagi dalam 5 minutes. 5 minutes. Cepat. 5 minit je. Dan Aiman. Okay. Very good Aiman. Zunu Anas. Zunu Anas ni nama awak ke? Zunu Anas. How I'm supposed to call you? Anas. Nurhuda kata dah siap. Okay. Tolong jawab ah. Kasih Nurhuda. Make sure you finish answering the question too. Copy the tables and answer the question. Syaza ada. Jacob ada dalam ni. Jacob. Saya ingat Syaza dengan Jacob je dulu. Setakat ni. Kasih. Dancer. Okay. Very good. Semua orang dah siap kah? Dah, sir. Dah. Siapa yang belum siap? Belum. Ya. Dah siap Ada yang belum siap tak? Belum. Ada juga yang belum tu. Okay. Yang belum cepat sikit. You have another 3 minutes. Teacher. Rainbow Yes. tu boleh tukar bubur kat tengah tak? Rainbow tu bubur dekat tengah? Boleh tukar. Maksud awak nak masukkan rainbow tu di dalam kotak verb. Ha. Adakah rainbow itu verb? Perbuatan? Tak. Tak. Dia noun ke verb? Noun. Noun. So, dia duduk di dalam kotak noun lah. Okay. Dia tak boleh masuk kotak verb sebab dia bukan verb. Sefaham, kadang-kadang kita boleh tengok, kita boleh ubah-ubah letak noun di tengah, noun di belakang. Tapi sekarang ni kita nak letak dia di dalam kotak yang sepatutnya, kotak dia. Kita nak mengkelaskan dia. Kita nak kelaskan dia. Teacher, finish. Finish. Okay, Emir. Very good, Emir. Ada yang masih belum siap? Hafiz belum siap? Naufal belum siap? Okay. Belum. Okay. You have another 2 minutes. 2 minutes. Faster. Okay dah Dah. Okay, kita nak bincang. Kita nak tengok number 2. Number 2, dia bagi verb dia eat sahaja. Eat. Okay, so apa pronoun yang sesuai?
John eat apple. Apa dia? John eat apple. John. Okay, John lagi. Okay, John eat apple. Okay, betul. My mother eat chicken. Betul. Lagi, the girls eat apa? Apa lagi jawapan yang ada? Eat orange. Orange. Okay. Carrot. Durian. Strawberry. Yes, betul. The next forest run at park. Apa dia? Forest run at park. Itu number 3. Okay, number 3. Okay, number 3. Number 3, Faris. Dia kata Faris run dekat park. Betul ke? Betul. Okay, ada lagi jawapan lain. Faris run park. Betul? Dia run at the Amir park. run at home. Run, Amir run home at home. run at home. Okay, betul lah. Okay, betul. Lagi? Farm Okay, the boy run dekat field, at the field. Betul ya. Nampak awak dah mula faham. Perlu tambah at, the dan sebagainya. Tapi kata dasarnya dia mesti ada satu pronoun, verb dan juga noun. Okay. Next, swim. Mimi swim pool. Apa dia? Mimi swim pool. Sekali lagi, Mashalina. Mimi Mimi swimming pool. swim swim pool. pool. Okey, betul? Tidak ada masalah. Mimi swim dekat pool. Betul? Tidak ada masalah. Ali Next. swim pool. Ali swim pool, Ali swim ocean, Ali swim river. At the river pun betul. Tidak ada masalah. Waterfall, air terjun pun betul. Swimming pool, pool. Sama lah. Okay, next. Number 5. I explore the jungle. Very good. I explore. Okay, explore ni maksudnya meneroka. Dia menjelajah, dia meneroka, dia pi bukan bersiar-siar, dia pi explore lah. Maksud explore ni meneroka lah. Meneroka, macam mana saya nak bagi tahu meneroka? Maksudnya dia pi tengok, pi jalan-jalan, pi mengkaji, pi explore jungle tersebut. Okey, dia pi explore, meneroka. Saya rasa perkataan yang tepat dia ialah meneroka jungle. Okey, betul? Lagi? Jawapan lain? Jungle. Jawapan lain? Faris camp jungle. Faris? Camp. Faris apa? Camp. Camping. Camping. Camp at the jungle. Pun betul, tidak ada masalah. Camp. Dia berkemah dekat jungle. Lagi? I buy apple. I Apa dia? see the butterfly at jungle. Sorang-sorang. Telinga ada 2 je. Apa dia? Sorang-sorang dulu. Joshua hike. Hike ni more kepada hiking. Okey. Saya terima tak apa, saya terima dulu. Hike. Okey, dia hike ataupun dia hike ni sepatutnya dia macam mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, tidak masalah. Tak apa, saya terima dulu. Hike the jungle. Okey, at the jungle. Okey, lagi? The monkey, monyet, lives. Okey, tinggal dekat jungle. Pun betul. Okey, next, butterfly. I see the butterfly at the Okay. I see a butterfly. Betul? I catch a butterfly.
Lina see butterfly. Betul? Tidak ada masalah. Betul, benda tu betul. Kalau saya nak guna buy boleh tak? Buy. My brother buy butterfly. Betul tak? Boleh juga. Dia kedai, dia pergi beli butterfly. Kan? Dia pergi beli butterfly dekat kedai pets store. Dekat kedai haiwan-haiwan dia pergi beli, ada setengah ada orang dia simpan butterfly sebagai haiwan peliharaan. Ada setengah orang dia simpan. Sekarang ni banyak lah kan. If you see sekarang ni banyak pets yang pelik-pelik. Kalau dulu-dulu zaman-zaman dulu orang bela kucing je. Habis kuat pelik sikit pun orang bela tikus yang kecil tu kita panggil apa? Hamster. Hamster. Yes, hamster. Paling pelik sikit pun hamster, takat tu je. Sekarang ni macam-macam haiwan pelik-pelik. Kan awak tengok kan, if you see in the Facebook, dekat TikTok ke, ataupun awak tengok dekat Instagram ke, ada orang bela ulat sawa. What do you call ulat sawa in English? Python. Snake. Python. Yes, snake. Python. Dia bela ulat sawa. Awak pernah tengok tak? Have you seen? Yang mana Pernah. Pernah. Dia bela, dia punya pets, dia bela ulat sawa. Kalau dekat luar negara, saya pernah tengok macam dekat Japan for example, ada seorang lelaki tua ni, dia bela crocodile. Oh ya. Kan? Dia pernah bela crocodile. Kalau dekat negara-negara Arab, ada lagi yang pelik-pelik. Dia bela tiger, dia bela lion. Betul tak kan? Harimau. Tiger and lion. Sometimes dekat negara-negara Eropah, Europe, dia bela bear, kan, beruang. Betul tak? Kan? Betul. Benda-benda yang pelik lah sepatutnya. So itu that is how. Satu lagi kalau awak pernah tengok sekarang ni yang famous sikit dekat Malaysia, ada satu yang macam tikus tapi dia boleh terbang tu. Apa nama benda tu? What do we call it? Cikgu, apa cikgu? Apa juga? Dia macam tupai. Dia bukan tikus, dia macam tupai, but dia boleh jump macam fly tu. I forgot the name. Sugar glider. Terbang. Sugar glider. Yes, very good. Ada sugar glider kan? Sometimes maybe awak ada kat rumah ke apa? Ada awak siapa ada bela sugar glider dekat rumah? Tak, saya tak bela. Tak ada. So usually kita bela cats lah as a pets. Normally we used to have cats as a pets, but nowadays macam-macam orang boleh bela as a pets kan. Kalau dulu kalau orang kata bela crocodile as a pets tu memang mengarut lah, it's a very dangerous. Tapi sekarang crocodile pun ada orang bela sebagai pets, haiwan peliharaan. Okay. Sometimes kita ada birds. Kita ada parrot, burung kakak tua kan yang boleh bercakap-cakap dan sebagainya. Alright. Next. We have rainbow. Number 7, rainbow. Apa I jawapan? see rainbow. Alila. I see rainbow. Ali I see rainbow. rainbow. Ali see rainbow. Ali buy rainbow. Sesuai tak? Tak. Tak boleh lah, because rainbow you cannot buy a rainbow kan? You cannot buy a rainbow. Okay. So dia boleh love, dia boleh see the rainbow. Okay, next. I buy an apple. Okay, I buy. Selain daripada I, Ayano buy apple. Buy. my father Buy. A new ball. Fish. buy a ball, a new ball. My Ball. Okay, bagus. Lagi? My father buy a ball, buy apple, buy orange, buy umbrella, buy a book, buy a laptop, buy a new car, a motorcycle. Rina buy an ice cream. Ayona buy a computer. Computer salah eja nah. Dia start dengan huruf C. C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. Bukan K. Okay. Dia start dengan huruf C. Okay, Rina buy bukan a tapi kita guna n. Okay, nanti saya explain tentang n ice cream. Okay, boleh.
My father buy a train. Sesuai tak? My father buy a train. Tapi, oh, my father is very rich. Dia buy cookies, buy train. Boleh, tidak ada masalah. Sebab as long as you have the money, awak boleh beli apa saja yang awak nak. Kan? Okay, number 9. Abu sit on the chair. Sit on the chair. Lagi? Abu sit on, my grandfather sit chair. Okay, lagi? My mother sit. My dad sit sofa. Chair. Sofa. Oh, boleh. Chair. Lagi? Okay. Drive. Next. My grandfather drive the car. My father drive car. My Grandfather drive grandfather My father drive car. Okay, drive car. Okay, simple lah. Kalau drive, mesti car. Okay, maksudnya apa yang kita nak awak faham di sini, bahawa kesesuaian penggunaan verb ni mesti sesuai dengan noun. Kalau dia cook, mesti mesti makanan. Dia tak boleh cook a book, tak boleh masak buku. Awak kena faham benda tu. Baik, sebelum kita nak pergi belajar tentang grammar law ni, okay, alright. Saya nak tanya, awak ada pensel warna tak dengan awak sekarang? Tak apa. Lepas ni awak ambil pensel warna. Lepas ni, after this, awak tengok dulu. Tengok dan fahamkan dahulu apa yang saya nak suruh awak buat. Okay? Tengok dan fahamkan dahulu apa yang saya nak suruh awak buat. Okay? Okay, tengok dan fahamkan dahulu apa yang saya nak suruh awak buat. Alright. Saya ambil warna biru pula nah. Okay. Warna biru, warna hijau lah. Okay, warna hijau. Nak awak, sebelum kita pergi belajar ni, sebelum kita nak belajar grammar law ni, sekarang ni dalam pemikiran dalam pengetahuan awak dah faham sedikit, tak banyak, sedikit tentang pronoun, tentang verb dan tentang noun. Kita dah faham sikit tentang pronoun, tentang verb dan tentang noun. Alright, kita dah faham tiga benda ni, kita faham. Dan today kita dah belajar dan kita dah faham tentang kesesuaian, kesinambungan antara verb dengan noun tersebut. Dia mesti ada sesuai dia. Tak boleh sebarang. Okey, kita dah belajar tentang benda tu juga. Baik, sekarang kita nak masuk benda yang susah sikit. Sikit je, tak banyak. Sebelum kita nak introduce tentang grammar law, sebelum kita nak kenal sahih dan wati, kita kena faham satu lagi perkara, iaitu singular dan plural. Okey, yang saya kata dulu, saya tulis S dan juga P. S dan juga P. Singular ni apa? Singular ni maksud dia satu. Plural ni banyak. Ataupun more than one. Dia lebih saja daripada satu. Dia dua, kira plural. 3, plural. 10, 15, 100, 1000, million. Kita anggap dia sebagai plural. Okey? Ingat, benda ni pun awak kena faham. Dia singular ke? Dia plural. Baik, kita nak tengok. Ingat apabila saya kata identify tadi tu, ingat saya kata saya faham, awak sekarang dah kenal mana satu noun, mana satu verb, mana satu pronoun. Sekarang ni kita nak tambah benda yang keempat. Okey, benda yang keempat yang awak perlu faham, okey, ialah singular. Yang lima ialah plural. Bila kita nak suruh identify
kelima benda ni mesti kena pandai. Kena pandai tengok. Baik, kita go through. My mother. Okay, my mother. Okay, singular tu S, plural tu P. My mother. My mother ni singular ke plural? Singular. Ni, ayat nombor 1 ni. Singular. Macam mana awak? Sebab dia satu. Dia ada seorang. Macam mana awak tahu perkataan my mother ni dia satu? Sebab dia seorang. Sebab dia satu. Yes, saya faham dia seorang. Soalan saya, apa yang menyebabkan awak kata dia satu? Dia singular. Apa bukti dia? Dia singular, dia satu. Apa bukti dia? My. Adakah sebab perkataan my? Sebab dia tak ada. No. And then sebab apa? Macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak sebab jawapan saya dengar. Apa dia? Sebab apa? Saya dengar jawapan tadi. Siapa tadi cakap tadi? Sebab apa? Hello? Awak boleh dengar saya tak? Sebab dia tak ada. Hello? Sebab dia tak ada S. Okey. Sebab dia, yes betul. Sebab dia tidak ada S. Ingat. Untuk kita tahu dia singular ke dia plural ke, singular atau plural pada pronoun dan juga noun. Pronoun dan juga noun. Kita nak tahu dia ni singular atau plural, kita kena tengok dia ada huruf S tak kat belakang dia. Sebab apa? Sebab kalau my mother, ni singular nah. Singular. Kita buat plural. Kalau my mother, singular. Kalau plural dia, my mothers. Dia mesti ada S. S itu yang membuktikan bahawa my mother kita tu singular ataupun plural. Boleh faham? Okey, kita tengok. Egg. Egg ni singular ke plural? Singular. Ha? Singular. Singular. Very good. Singular. John ni singular ke plural? Singular. Apple ni singular ke plural? Singular. Macam mana awak tahu apple tu singular? Sebab dia ada S. Dia Ada S. kalau dia ada S, kalau dia plural macam mana ejaan dia? Apple. Spell? L-E-S. Okey, baik. Ingat. So, kenapa kena tahu dia ni singular ke, dia ni plural ke? Bila kita nak tahu dia ni singular ke, dia ini plural ke, alright, singular ataupun plural, dia kita akan belajar pada kelas hari Selasa ni. Hari Selasa nak main ni. So hari Selasa ni janganlah miss kelas pula. Sebab kita nak go through tentang grammar law 1 and 2 secara details. Boleh faham? Boleh faham? Kita nak belajar benda tu. Okey, baik. Faham. Homework hari ini. Kerja rumah untuk hari ini. Ada 2. Alright? Kerja rumah untuk hari ini ada 2. Yang pertama, awak ambil satu pensel warna. Tak kisahlah warna apa pun. Jangan warna merah cukuplah. Okey? Jangan warna merah cukuplah. Awak tanda dekat bawah ni. My mother ni singular. Faris ni singular. Lupa saya nak kata. Cook ni singular ke plural? Cook
ada singular dengan plural tak? Tak ada nah, tak ada. Verb tak boleh ada singular, tak boleh ada plural. Yang boleh ada singular dan plural hanya pronoun dan juga noun sahaja. Go. Baik. Yes. Okey. So kerja rumah hari ni, awak ambil satu pensel warna, awak tanda dekat bawah ni. Ini singular ke plural? Pak ni singular ke plural? Mesti kena tahu. Next week kita akan bincang jawapan dia. Bukan next week lah. Next week lah. Next week hari Selasa kita akan bincang jawapan benda ni satu per satu. Boleh? Boleh. Okay, very good. Itu kerja rumah yang pertama. Itu kerja rumah yang pertama. Okay? Itu kerja rumah yang pertama. Kerja rumah yang kedua. Okay. Ni. Number 11, number 12. Sesambung number 11 dengan 12 ni sesambung dekat bawah lah. Okay, sambung kat bawah. Yang ni ada pronoun, verb dengan noun. Okay. Number 11. Number 12, 13 sampai 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Nak buat sampai 20 lah. Yes, sampai 20 kita nak buat hari ni. 20. Okay. Okay, baik. Ladies and gentlemen. Number 11, akan tulis dalam bahasa Melayu, awak cari perkataan tersebut dalam bahasa Inggeris. Boleh? Contoh. Sebagai contoh nah. Sebagai contoh. Contoh, sebubuh dekat sini, kuda. Awak carilah perkataan kuda tu dalam bahasa Inggeris apa? Minggu depan kita bincang. Boleh? Boleh. Boleh? Kemudian awak lengkapkan kotak kita ni. Awak lengkapkan kotak kita ni. Boleh? Boleh. Okay, very good. Very good. Okay. Sambung sekarang. Terus salin. Toy. Itu lagi. Itu tengah-tengah. Wow. Ada keluar dah. Kasih lagi. Sah. Dancing. Ya. Saya maju. Saya teduh. Okay. Tak dengar. Cepat salin. Kita nak habis dah. Siapa dah siap salin, awak boleh terus
Oh, nama 16. awal. Se-20 apa benda? Air terjun. Selasa Merdeka. Teacher, 11. Nombor 11. Nombor 11 kuda. So sampai lupa. Oh, hari Selasa. Yes, correct. Merdeka lah sayang oi. So kita tidak ada kelas pada hari Selasa. Tapi tak apa. Kalau hari Selasa Merdeka tak boleh buat kelas, tengoklah kita buat kelas hari Sabtu ke? Boleh? Nanti apa-apa nanti sebagi tahu lah macam mana dalam grup boleh? Teacher, Sabtu pun boleh. Sabtu boleh? Boleh? Tengok nanti saya bagi tahu macam mana. Okey? Saya tengok nanti. Apa-apa minggu depan saya akan maklumkan dalam grup. Okey? Dalam grup kelas. Kalau saya jadi buat kelas, sebahasa Inggeris nak tulis macam mana? Sebahasa Inggeris nak tulis kat mana? Nak tulis kat mana? Soalan dia nak tulis kat mana? Oh, dalam kotak ni kah? Oh, tulis tepi dia. Tepi dia. Contoh kereta contoh kuda. Oh, tulis horse. Macam tu. Oh, ni sudah bagi jawapan dah. Tepi ke bawah ke macam mana ke is up to you lah. As long as you. Apa tujuan sebagi dalam bahasa Melayu ni? Simple saja. Saya nak suruh awak use dictionary. Kalau boleh lah, kalau boleh guna kamus cari perkataan-perkataan tersebut. Dalam bahasa Inggeris, how to spell it. Jangan Google Translate. Jangan search dekat Google. Alright? Jangan search dekat Google kalau boleh. Sebab bila kita cari sendiri, kita akan lebih ingat. Ini perkataan-perkataan yang senang. So, more lesson to come. Kelas-kelas yang akan datang, saya akan guna perkataan yang lebih susah-susah lagi. Kita akan belajar volcano, tentang gunung berapi, for example. Skydiving, kan contohnya kan. Kalau macam birds, contoh macam birds tu. Kita akan belajar jenis-jenis birds. Birds ni bukan ada birds saja, dia ada parrot, dia ada owl, dia ada pigeon. Kita akan belajar semua perkataan-perkataan tersebut. Sekarang kita go sikit demi sikit lah. Kita go demi sikit. Okay? Dah siap salin ke semua? Dah apa dah buat. Semua dah siap salin dah? Nombor 20. Dah, teacher. Dah. Kalau Dah. Okay, kalau awak dah siap salin, setakat ni je kelas kita. Kita sambung next week. So next week macam saya kata, insyaAllah kalau jadi kita buat kelas pada hari Sabtu lagi. Alright. Dan sebab hari Selasa cuti kan. Kita tengoklah macam mana, apa-apa nanti saya akan bagi tahu kemudian. Alright. Okay, so yang mana yang tak sempat salin, don't worry. Nanti saya akan upload video ni dekat YouTube. Awak boleh tengok dekat YouTube. Kelas yang kita belajar hari ni untuk awak memahami. Tapi satu saya nak pesan. Kelas seterusnya, sama ada kita buat hari Selasa ni ke ataupun kita akan buat hari Sabtu ke, kelas seterusnya ni sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Mesti kena hadir. Sebab saya nak introduce tentang grammar law, kita nak selesaikan huruf S. Kita nak terus dah, tak ada lah nak baca benda-benda lain, semua kita dah baca dah. Kita nak selesaikan huruf S. Sangat penting. It's very important for you to come, understand my explanation on how to solve the S problem using the grammar law. Okay? Okay.
Kalau semua dah settle, thank you for coming. Sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Alright? Okay, thank you. Assalamualaikum. Kelas anak ada satu. Ah, kalau jadi buat nanti saya akan maklumkan dalam grup. Boleh? Lah aja. Cuma dia nak. Berapa Sekejap. ke? So, Aiman tu ni nak tulis dalam buku latihan. Yes, Bye. yes. Dalam buku latihan Aiman. Okey, thank you. Bye. Next week saya akan Thank you, maklumkan dalam grup WhatsApp. Boleh? Okay, thank you semua. Bye Deja. Bye Sam. Bye semua. Bye.